Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Sumbangan yang dihulurkan kepada golongan kurang bernasib baik dapat membawa keceriaan dalam menyambut Lebaran. Para peniaga perlu sentiasa mengamalkan perniagaan yang beretika serta mematuhi Akta Kawalan Harga. Munajat Ramadan kali ke-82 anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan petang tadi secara dalam talian. Menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pengisian Munajat Ramadan antaranya huraian tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasheed bin Haji Supri, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamia. Juga menyertainya Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Panel Tetap Hakim Mahkamah Rayuan dan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Beijing, China. Acara juga diselajurkan dengan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah, diteruskan dengan bacaan Surah Yasin, selawat tafrijiyah dan diakhiri dengan bacaan doa. Dengan kesabaran dan tawakal, semua ujian dapat dilalui dengan baik. Perkara tersebut antara intipati sesi ceramah pada majlis sambutan Nuzul Al-Quran dan sumbangan derma sempena Hari Raya Aidilfitri, anjuran Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Bankuet Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Meja Jara Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Ceramah bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa Menghadapi Ujian dengan Petunjuk Al-Quran. Juga menekankan bahawa bersabar dan bertawakal selama menjalani ujian boleh membawa keberkatan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan sempena Hari Raya Aidilfitri kepada 40 warga Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis membaca Surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan yang terdiri daripada 250 pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis bermula dengan bacaan Surah Al-Fatihah, diikuti dengan bacaan Surah Yasin dan tahlil serta doa selamat. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dengan kerjasama Urustia Majlis Pelajaran Kebangsaan dan Pusat Teknologi Maklumat petang tadi juga mengadakan majlis seumpamanya. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis merupakan aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan dan sebagai wadah dalam meningkatkan amalan ibadah serta mengeratkan silaturahim sesama pegawai dan kaki tangan.
10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini terus disemarakkan dengan majlis-majlis khatam Al-Quran semata-mata meraih ganjaran pahala berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis tadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis dianjurkan oleh Jabatan Perikanan dan Jabatan Perhutanan bertempat di Masjid Kampung Perpindahan Serasa, Kampung Serasa. Majlis dimulakan dengan penyerahan sumbangan wakaf yang diserahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, yang berupa peralatan-peralatan keperluan masjid. Majlis diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara bergilir-gilir. Majlis merupakan antara kegiatan keagamaan tahunan kementerian berkenaan pada bulan Ramadan yang bertujuan untuk mengeratkan silaturahim di antara para pegawai dan kaki tangan serta jemaah masjid dan penduduk kampung. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM turut menyemarakkan bulan Ramadan dengan mengadakan majlis tadarus dan khatam Al-Quran. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkorong. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis dimulakan dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa 50 sejadah bersandar bagi kegunaan masjid yang disampaikan awal Muhammad Yusof Syekh Aduf Alim yang dipertua MKM. Majlis disusuli dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Seramai 200 orang menyertai majlis tersebut yang terdiri daripada ahli-ahli jawatankuasa takbir tertinggi dan ahli-ahli MKM serta klien MKM. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis bertadarus dan khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Berkenaan di Anggrek Desa. Hadir Datin Paduka Hajah Zahara binti Haji Idris dan Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, naib-naib yang dipertua Persatuan Pandu Puteri. Juga diadakan bacaan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Sifat pemedulian dan saling prihatin terhadap mereka yang kurang bernasib baik, terutama kepada anak-anak yatim dan golongan daif, merupakan antara sifat terpuji yang harus dikekalkan dalam diri seseorang individu. Petang tadi diadakan penyampaian sumbangan bantuan kepada anak-anak yatim dan golongan daif bagi Kampung Menunggul.
Para penerima terdiri daripada 14 orang anak yatim dan 21 orang golongan daif. Sumbangan diharap sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan golongan tersebut di bulan Ramadan yang mulia ini dan menjelang Hari Raya nanti. Sumbangan disampaikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. ...584 anak yatim berdaftar di daerah Blaid pagi tadi menerima derma dari tabung amal anak-anak yatim daerah Blaid. Penyampaian derma berlangsung di Dewan Serbaguna Pusat Insani Seria. Terdahulu diadakan tazkirah bertajuk Menjaga Anak Yatim Sunnah yang Perlu Diperkasakan. Derma bagi anak-anak yatim disampaikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blaid. Sumbangan tersebut adalah daripada Tabung Anak-Anak Yatim Kebangsaan, Tabung Amal Anak-Anak Yatim Daerah Blaid dan juga Bank Islam Brunei Darussalam. Juga menyerahkan derma kepada anak-anak yatim Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad yang disampaikan oleh Agneta Johnsgaard Lewis, Pengarah Urusan Syarikat, dan Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Pengarah Urusan Syarikat. Pemangku Pegawai Daerah Blaid juga menerima sumbangan sebanyak RM6,900 daripada syarikat-syarikat swasta dan persatuan-persatuan di daerah tersebut. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong dengan kerjasama guru-guru sekolah menengah muda Hashim Tutong petang tadi mengadakan Majlis Iftar Ramadan diselajurkan dengan pelancaran projek Senada Kasih. Majlis diadakan di Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa arwah khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Sementara itu, projek Senada Kasih dilancarkan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pengagihan sedekah juadah berbuka puasa diagih-agihkan kepada orang ramai secara pandu lalu di perkarangan kawasan pusat berkenaan. 20 orang ibu tunggal menyertai kursus latihan sulaman kulit atau leather embroidery iaitu projek amal Jiwaku Ikhlas edisi 22 anjuran Chris Carmilla Creations dengan kerjasama Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam dan Majlis Perundingan Kampung serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri Kawasan 2. Kursus berlangsung pagi tadi di kediaman pemangku Ketua Kampung RPN Kampung Mentiri. Kursus sulaman dibimbing oleh Puan Suraya Rigi yang diundang oleh Kedutaan Republik Islam Iran di negara ini. Tujuan kursus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada ibu-ibu tunggal mengenai teknik sulaman tangan dari Republik Islam Iran. As you know, in Islam, it is emphasized to do good and common benefits. Doing charity work in the holy months of Ramadan is more valuable. For your well information, the art of leather embroidery in Iran is one of the most popular handicrafts. All of us Iranians use almost one type of leather product, type of leather bags, leather shoes, and wallets made of natural leather and artificial leather. Bears, gloves, and some products are the most common products known in this market. Leather art is very diverse and attractive. I hope the Bruneian enjoy the leather works as well.
Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB berusaha memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perguruan melalui program Jalinan Muhibbah bersama Universiti Malaya UM Malaysia. Melalui program tersebut, ia dapat mengukuhkan kerjasama serta bertukar ilmu pengetahuan antara kedua-dua belah pihak. Program selama seminggu itu bermula pada 2 April lalu. 11 pelajar diploma perguruan dan seorang pensyarah dari Universiti Malaya menyertai program tersebut. Mengalu-alukan kedatangan rombongan berkenaan bagi program Kepimpinan Melayu Islam Beraja Kupu SB ialah Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Pelbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang program dilaksanakan. Program kerjasama antara Fakulti Pendidikan UM dan Fakulti Pendidikan serta bahagian hal ehwal pelajar Kupu SB ini antara lain berobjektif mewujudkan silaturahim dan kerjasama yang kukuh serta dapat berkongsi dan bertukar ilmu pengetahuan antara pihak Kupu SB dan UM khususnya dalam bidang perguruan. 5 perwakilan belia negara Brunei Darussalam berlepas ke Jakarta pagi tadi bagi menyertai Dialog Belia ASEAN AYD 2023 mengenai pembangunan digital untuk Matlamat Pembangunan Mampan SDGs. Dianjurkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jeneral Belia GDY. Dialog akan diadakan sehingga 14 April di Jakarta, Republik Indonesia. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Dayangku Farah Amirah binti Pengiran Rizwan, pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. AYD 2023 akan menjadi platform kepada wakil belia di rantau ini untuk bertukar-tukar pandangan bagi memperkasakan peranan dalam menjadikan rantau ini sebagai pusat pembangunan digital untuk SDGs. Rombongan diketuai oleh Said Abdul Muiz bin Haji Said Anayatullah Shah, Pegawai Belia dan Sukan. Empat premis perniagaan dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya, iaitu menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Kompaun dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hasil kerja-kerja pemeriksaan rutin yang dijalankan, pihak berkuasa mendapati premis-premis perniagaan berkenaan telah menjual minyak masak dan susu tepung formula anak damit melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Kesemua 4 premis perniagaan berkenaan masing-masing dikenakan kompaun berjumlah RM500. Pada pertengahan hingga penghujung bulan Mac 2023, sebanyak 8 notis amaran juga telah dikeluarkan atas beberapa kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142, termasuk menjual minyak masak melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan tidak memaparkan tanda harga bagi sebahagian barangan runcit seperti telur ayam, sayur-sayuran, beras pelbagai jenis, tulang daging beku dan tepung. Para peniaga adalah diingatkan untuk sentiasa bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan dengan mengamalkan perniagaan yang beretika serta mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Maklumat lanjut mengenai Akta Kawalan Harga Penggal 142 boleh diperoleh melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak dan laman sesawang JPES di www.deps.gov.pn.